A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Kita sampai ayat yang ke 55. Jadi insyaAllah kita sambung ayat 56. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 53 kita dah bagi pengajaran kan? Walaupun kita belum tadabbur. Kan? Jadi yang belum ada pengajaran ialah ayat 54 dan 55. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka iaitu pengikut Nabi Isa yang kufur merancang untuk membunuh Nabi Isa AS. Wa makarallah, dan Allah juga merancang dan Allah membalas perancangan mereka. Dan Allah lah sebaik-baik perancang. Pengajarannya pertama, sesungguhnya musuh-musuh para rasul sentiasa merancang dan berusaha sepanjang masa untuk mematikan dakwah yang dibawa oleh para rasul, termasuklah merancang untuk membunuh para rasul. Yang kedua, musuh-musuh Islam juga merancang secara berterusan untuk menghalang pengikut-pengikut para rasul khususnya para ulama dan pendakwah agar dakwah yang dibawa oleh pengikut para rasul ini tidak berkembang dan seterusnya mati. Yang ketiga, wajib ke atas orang-orang yang berilmu dan para pendakwah sentiasa berjaga-jaga
dan berhati-hati terhadap perancangan musuh untuk menyekat dakwah mereka, bahkan membunuh para pendakwah. Yang ketiga, yang keempat, antara musuh Islam yang paling bahaya dan sentiasa merancang untuk mematikan dakwah Islam ialah orang-orang munafik. Yang pada zahirnya sama seperti orang Islam. Mereka solat, berpuasa, bersedekah dan berjihad pada jalan Allah. Tapi pada batinnya mereka adalah musuh Islam. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. Sebagai peringatan, apa yang Allah cakap dalam surah Al-Munafiqun? Cuba kita tengok sekejap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 4. Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Bila engkau melihat mereka, ajsamuhum tu'jibuka, fizikal mereka mengkagumkan engkau. Fizikalnya, image-nya, pakaiannya. Dan wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan bila mereka berkata-kata, berceramah, bertazkirah, kamu akan mendengar kata-kata mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah, seolah-olah mereka itu adalah batang-batang kayu yang tersandar. Mereka ni adalah seumpama batang kayu yang tersandar di dinding, yang tak boleh bergerak dan tak boleh buat apa-apa. Sebab mereka adalah orang munafik. Kemudian Allah kata apa lepas tu? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sifat orang munafik ni, mereka mengira ataupun menyangka setiap pekikan jeritan itu adalah dituju pada mereka. Bila kita cakap pasal Al-Quran yang sebenar ataupun hadis, mereka akan rasa itu dituju pada mereka. Maka Allah simpulkan apa dah? Humul aduwu. Mereka ni sebenar adalah musuh. Siapa ni? Yang solat bersama kamu, yang bersedekah bersama kamu. Dan Allah perintah pada kita, apa dia? Fahzarhum. Wajib kamu berhati-hati
dan berawas dengan mereka. Wajib. Bahkan Allah berdoa pada mereka, qatalahumullah, semoga Allah binasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka boleh dipalingkan daripada kebenaran yang cukup jelas dan buktinya cukup banyak. Boleh faham? Yang ni orang Islam macam terlepas pandang. Biasa orang Islam betul-betul anggap musuhnya siapa? Orang kafir, kan? Tapi di sini Allah kata musuh yang kamu wajib berhati-hati siapa? Orang munafik. Sebab itulah perintah Allah kepada orang beriman terhadap orang kafir, qatiluhum, perangi mereka, bunuh mereka, waqtuluhum. Tapi perintah Allah kepada orang beriman terhadap orang munafik, Allah tak kata bunuh. Allah kata fahzarhum, berjaga-jaga. Kenapa Allah tak perintah supaya perangi dan bunuh? Ha? Bukan. Ha? Sebab rupa mereka rupa Islam. Kalau kita bunuh orang yang rupanya Islam, timbul fitnah besar. Sebab tu Nabi sendiri pun tak bunuh Abdullah bin Ubay. Sahabat dah bersedia nak bunuh Abdullah bin Ubay. Apa jawapan Nabi? Kalau aku bunuh Abdullah bin Ubay ataupun aku benarkan, timbul fitnah besar, iaitu Nabi membunuh sahabat. Fitnah tu lagi bahaya. Cuma Allah kata berhati-hati. Okey. Yang kelima. Apabila sifat yang tidak baik, iaitu menipu dan merancang kejahatan, disandar kepada Allah, maka ia adalah bermaksud Allah membalas perancangan jahat musuh. Okey. Ayat 50. Ha? 55. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ayat 55, pengajaran dia, wajib setiap orang yang mengaku beriman agar sentiasa mengambil peringatan dan pengajaran dari kisah-kisah para nabi yang dirakam dalam Al-Quran dan mengingatkan juga kisah-kisah para nabi kepada orang lain. Kerana kisah para nabi ada pengajaran dan panduan bagi kehidupan orang yang beriman. Yang kedua,
Kelebihan Nabi Isa alaihissalam iaitu Allah sendiri bercakap dengannya secara terus. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dengan roh dan jasadnya. Bukan dengan ruhnya sahaja. Yang keempat, Allah berada di tempat yang tinggi kerana itulah Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Tetapi keberadaan Allah di tempat yang tinggi tidak sama dengan keberadaan makhluknya. Yang keenam, yang kelima, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjaga dan sentiasa membersihkan orang-orang yang beriman, khususnya para nabi dan rasul, daripada segala fitnah dan tuduhan jahat. Putus. Facebook ada problem ni. So, Ya. ada tempat okey, ada tempat tak okey. Oh, Ada YouTube dengan Zoom okey. YouTube dengan Zoom, okey. Okey. Tak ada masalah. Facebook ada masalah. Dia ada tempat yang Facebook masalah apa suara? bukan dia orang punya line putus. Dia kata. Jadi minta masuk ni lah, YouTube lah. Dah beritahu dah. Okey, yang keberapa? Yang keenam. Sesiapa yang menuduh Nabi Isa alaihissalam dengan tuduhan yang jahat, maka dia adalah kafir. Yang ketujuh, pengikut Nabi Isa alaihissalam akan sentiasa mendapat pertolongan Allah sehingga hari kiamat. Khususnya dari segi kebenaran dan hujahnya.
Yang ke-8, hari kiamat adalah satu kebenaran dan pasti akan berlaku. Dan di situ semua manusia akan dibalas dengan seadilnya oleh Allah. Sekiranya baik dibalas baik, dan sekiranya jahat dibalas jahat. Yang ke-8, semua makhluk Allah akhirnya akan kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Yang ke-9, yang ke-10, semua perselisihan manusia semasa di dunia tidak akan selesai dan Allah akan memutuskannya di akhirat. Dan Allah akan memutuskannya di akhirat siapa yang benar dan siapa yang sesat. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur. Okey, sebelum kita sambung ayat seterusnya iaitu ayat 56, kita cover satu ayat yang tertinggal iaitu ayat 53. Sepatut kita tadabbur semalam. Ayat 53. Ayat 53 ni pelengkap kepada ayat 52. Jadi kita nak faham ayat 53, kita kena balik dan faham ayat 52. Ayat 52 berkenaan dengan bagaimana Nabi Isa AS dapat kesan dan dapat merasai bahawa kebanyakan pengikutnya adalah kufur kepadanya. Ini musuh. Dipanggil apa? Musuh dalam selimut. Falamma ahassa Isa, manakala Nabi Isa merasai sebahagian pengikutnya adalah kufur, maka ketika itu Nabi Isa meminta daripada kalangan pengikutnya siapa yang benar-benar ikhlas dan setia untuk bersamanya. Nabi Isa tanya apa? Man ansari ilallah. Siapa yang betul-betul ikhlas nak menolong aku kepada agama Allah? Maka apa jawapan pengikut yang benar-benar ikhlas? Qala al-hawariyun, telah berkatalah pengikut-pengikut setia Nabi Isa yang ikhlas, yang dinamakan al-hawariyun. Apa jawapannya?
Nahnu ansarullah, kamilah yang sebenar penolong agama Allah. Ini kerja yang paling mula, iaitu penolong agama Allah. Kemudian apa kata lagi pengikut dia? Amanna, kami telah beriman. Lepas tu kami telah beriman dengan Allah. Lepas tu fashhad bi anna muslimun. Kemudian pengikut Nabi Isa minta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa menjadi saksi bahawa mereka ni adalah benar-benar muslimun, orang yang betul-betul menyerah diri kepada Allah. Jadi ayat 53 sambungan daripada pengakuan Al-Hawariyun bahawa mereka ni adalah pengikut Nabi Isa yang benar-benar ikhlas dan setia. Apa kata mereka lagi? Rabbana, wahai Tuhan kami. Kata pengikut, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang anzalta, engkau telah turunkan. Apa dia ni? Sekarang pengikut Nabi Isa, iaitu Al-Hawariyun, berkata kepada siapa ni? Kepada Allah. Kalau ayat sebelum ni lebih kepada dia berkata pada Nabi Isa. Tapi ayat 53 pengikut ni berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang engkau, iaitu Allah, turunkan. Apa dia? Injil. Iaitu Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil. Jadi asas beriman apa dia? Asas kepada beriman kepada Allah ialah beriman dengan kitab. Jadi kalau tak beriman dengan Al-Quran, tiba-tiba dia mengaku beriman dengan Allah, itu adalah pembohongan. Asas beriman kepada Allah mesti beriman dengan apa kitab yang Allah turunkan. Satu. Yang kedua, setelah beriman dengan kitab Allah, asas yang kedua, wattaba'na ar-rasul, dan kami telah ikut Rasul. Rasul ni siapa? Ada dua pendapat. Pertama, kami ikut Rasul, iaitu Nabi Isa AS. Pendapat kedua, Rasul ni ialah jenis Rasul, iaitu kewajipan beriman, iaitu beriman dengan semua para Rasul. Kalau dia beriman dengan Rasul dia saja, tapi dengan Rasul lain tak beriman, sebenarnya dia tak beriman. Betul? Macam orang Nasrani ataupun Kristian, dia beriman dengan siapa? Tapi dengan Nabi Muhammad dia tak beriman, sebenarnya tak beriman dengan semua para Nabi. Orang Yahudi beriman, kononnya beriman dengan Nabi Musa, tapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, sebenarnya dia tak beriman dengan semua para Nabi. Okey. Jadi di sini ada dua, satu beriman dengan apa yang Allah turun, satu. Yang kedua, ikut Rasul. Kenapa mesti ada dua ni? Kitab akan turun dengan Rasul. Jadi apa kaitan ikut Rasul dengan beriman dengan Allah atau beriman dengan kitab Allah? Apa kaitan beriman dengan ikut? Beriman tu dia percaya, kalau ikut tu dia buktikan. Kalau beriman percaya, yakin, di mana? Dalam hati. Tapi iman tu bukan setakat pengakuan dalam hati, dia mesti buktikan. Bukti beriman ialah ikut. Jadi sebenarnya ikut ni adalah hasil daripada keimanan seseorang. Macam pokok lah. Kalau pokok hasilnya mesti ada buah. Kalau pokok tak berbuah, pokok tu macam
sia-sia. Jadi kalau kamu mengaku beriman tapi tak ikut Rasul, sebenar pengakuan beriman sia-sia. Macam tak beriman. Boleh? Dan sebab itu ayat yang sebelum ni kita dah belajar surah Ali Imran, Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah bagi syarat, kalau betul kamu mengaku beriman dengan aku, syaratnya apa? Syaratnya ataupun buktinya ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, sah kamu beriman. Kalau kamu tak ikut Nabi ataupun banyak lebih ikut guru kamu daripada Nabi, sah kamu menipu. Ini penting ni. Ittiba' ar-rasul, bukti kepada pengakuan iman seseorang. Okey? Faktubna, maka uktubna apa dia? Tulislah ataupun catatlah kami ma'a bersama asyahidin, orang-orang yang bersaksi. Apa maksud dia? Apa maksud ni? Catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Makna bila pengikut Nabi Isa minta kepada Allah supaya masukkan mereka bersama golongan orang yang menjadi saksi. Makna golongan yang menjadi saksi ni hebat tak? Hebatlah. Kalau tak hebat minta buat apa? Siapa yang akan menjadi saksi sebenarnya? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi kepada siapa? Kepada semua umat-umat yang sebelum tu. Sebab itulah dalam banyak-banyak umat manusia, dalam banyak-banyak kaum, umat yang terbaik ialah umat Nabi Muhammad. Ada dalil. Apa dalilnya? Kuntum, Allah kata kuntum, kamu adalah khaira ummatin. Kamu ni ialah para sahabat. Kamu adalah khaira ummatin, umat yang terbaik. Dan dalam surah Baqarah juga Allah kata apa? Siapa ingat? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ayat ni panjang. Cuba terjemah. Wa kadzalika, ayat berapa? 143. Betul? Wa kadzalika, begitulah ja'alnakum, kami jadikan kamu, iaitu umat Nabi Muhammad, ummatan wasatan, satu umat yang pertengahan, tidak terlalu melampau dan tidak mengabaikan syariat. Dan kemuncaknya apa? Kami jadikan kamu ni supaya litakunu, supaya kamu menjadi syuhada. Syuhada sama dengan syahidin. Supaya kamu ni umat Nabi Muhammad menjadi saksi-saksi kepada siapa? Ala nas, kepada semua manusia. Boleh? Dia para Nabi, dia akan jadi saksi juga. Tapi saksi kepada siapa? Setiap Nabi akan jadi saksi pada umat dia. Dan siapa pula akan jadi saksi kepada umat setiap Nabi? Umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh akan jadi saksi pada kaum dia. Tapi siapa pula akan jadi saksi pada kaum dia? Umat Nabi Muhammad. Nabi Lut, siapa akan jadi saksi pada kaum Nabi Lut? Nabi Lut. Tapi yang akan menjadi saksi kepada kaum Nabi Lut, semuanya ialah kita. Macam mana kita boleh menjadi saksi kepada umat yang terdahulu yang kita tak pernah ada bersama mereka? Macam mana? Kan syarat menjadi saksi mesti hadir,
mesti ada bersama, mesti melihat. Ha? Dalam Quran. Kita menjadi saksi melalui cerita yang Allah rakam dalam Al-Quran. Okey. Jadi sekarang Hawariyun minta kepada Allah nak jadi apa? Nak duduk bersama siapa? Umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi kepada semua umat-umat terdahulu. Boleh? Okey, daripada ayat ni ada satu pengajaran ataupun kaedah. Bagaimana kita nak mengukur iman seseorang. Iman seseorang kuat, mantap ataupun imannya lemah. Apa ukurannya? Bukan kita nak mengukur iman orang, tapi Allah bagi kaedah. Tapi sebelum kita ukur iman orang, ukurlah iman sendiri. Macam mana kaedahnya? Apa dia? Bukan. Apa dia? Jawapan dalam ayat ni apa dia? Amal apa? Ikut Nabi. Makna iman, hasil kepada iman ialah ikut Nabi. Makna apa tu? Selagi semakin banyak kita ikut sunnah Nabi, semakin tinggi dan mantap iman kita. Dan sebaliknya, semakin lemah ikutan kita kepada sunnah Nabi, itulah gambaran lemahnya iman kita. Subhanallah. Boleh? Termasuklah berjihad. Jihad sunnah Nabi tak? Ada orang ikut sunnah Nabi dalam bab apa? Solat. Cara solat tu 100% ikut Nabi. Kadang-kadang jari tu bergerak sampai semua orang tengok. Tapi berdakwah tak, berjihad tak, sedekah bakhil, kan? Bukan. Ada orang sunnah Nabi apa dia? Dalam bab haji umrah dia kata dia nak ikut cara Nabi. 100% dalam bab haji dan umrah aja. Bab sedekah itu belum sampai tahap tu. Dia iman berdasarkan setakat mana kita ikut sunnah Nabi. Contoh buku yang kita baca 72 doa dan zikir harian Rasulullah. Kalau daripada 72 kita hanya baca 2 aja, kuat tak iman kita? Tak. Tanda iman kita kuat apa dia? Hafaz semua 72. Tanya lagi ustaz, ada tak buku siri kedua? Iman dia kuat lah tu. Okey. Kemudian kita balik pada ayat 56. Ayat 56 sambungan kepada ayat 55 kan? Ayat 55 cerita apa? Dia ayat ni ada kait mengait lah dengan ayat sebelum dia. Cerita pasal apa? Lepas tu? Hujung ayat tu. Fa'ahkumu. Allah kata apa? Aku akan hukum ataupun putuskan. Bila? Di akhirat. Putuskan tentang apa? Apa yang mereka berselisih. Tentang akidah, tentang Nabi Isa kan? Kan? Di akhirat. Ayat seterusnya ialah Allah huraikan. Setelah Allah hukum, manusia terbagi kepada berapa golongan? Itu aja. Jadi ayat 56 dan 57 56 57 adalah huraian kepada ayat 55. Macam mana Allah menghukum pada hari akhirat? Apa hasilnya? Hasilnya ialah fa ammal ladzina kafaru. Maka adapun orang-orang yang kafaru apa dia? Mereka tak terjemah. Kufur tu masih bahasa Arab. Ingkar pun bahasa Arab, tahu tak? Mencegah kemungkaran. Ingkar tu daripada mungkar lah. Cuba terjemah bahasa Melayu, tulen. Dia al-kufru dalam bahasa Arab makna dia as-satru.
Apa makna as-satru? Tutup. Daripada as-satru sitar. Sitar ni macam lansir, kan? Jadi kenapa orang kafir digelarkan tutup? Apa yang tertutup? Iaitu apa saja nikmat yang Allah bagi pada mereka, nikmat itu tertutup bagi mereka, sehingga mereka tak nampak nikmat itu daripada Allah, dan mereka tak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tu. Dan dalam banyak-banyak nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada orang kafir, yang akhirnya mereka tak rasa itu nikmat Allah, apa dia? Ha? Tak, dia sebab tak nampak nikmat tu, dia tak masuk Islam. Nikmat apa tu? Yang dengan benda ni dia boleh nampak Islam. Akal. Jadi orang kafir tu akal dia tertutup, sehingga dia tak boleh buat benda yang baik untuk diri dia, bahkan dia buat benda yang memudaratkan diri dia. Itu tanda akal dia dah tertutup ataupun tak waras. Dia bila tak beriman kepada Allah, boleh kata semua perbuatan dia memudaratkan diri dia. Betul? Dia tak solat, mudarat siapa? Dia buka aurat, mudarat siapa? Dia rasuah, mudarat siapa? Sebab apa dia buat benda yang memudaratkan? Biasa orang yang suka memudaratkan diri sendiri siapa? Bertikam diri sendiri, hatuk kepala ke dinding. Biasa siapa? Ha? Orang gila pun rasa tak hatuklah kepala ke dinding. Kan? Jadi siapa-siapa yang buat sesuatu yang memudarat pada diri dia, memang akal dia satir, tertutup. Orang yang akal waras apa dia? Dia akan buat apa saja yang memberi kebaikan untuk diri dia, khususnya di akhirat. Contohnya, dia tak akan buang masa walaupun satu saat. Kenapa? Memudaratkannya di akhirat. Boleh? Tapi kita ada tak dalam satu hari buang masa kosong? Mudarat ke ataupun manfaat? Jadi masa tu akal kita terbuka ke tertutup? Baguslah mengaku. Okey. Orang-orang yang kafir, yang akalnya tertutup, maka dia akan buat benda yang memudaratkannya, benda-benda jahat. Kesannya apa? Fa'u'azibuhum, maka aku akan azab mereka. Apa makna azab? Azab ni dah jadi bahasa Melayu kan? Kalau nak terjemah Melayu apa dia? Terseksa. Apa saja yang menyeksakan diri kita, yang menyakitkan kita, itu adalah azab. Kadang-kadang dia bukan berbentuk fizikal, berbentuk mental kan? Kadang-kadang orang maki kita, tak ada luka pun, tak ada berdarah, tapi sebulan kita sakit hati. Mana lebih azab? Azab mental ataupun fizikal? Mental kan? Orang bagi penampar, dan orang yang cakap bodoh je. Yang mana terkesan? Bodoh kan? Jadi Allah kata, aku akan azab mereka azaban syadida. Azab yang syadida, yang pedih ataupun berat. Di mana ni Allah akan azab? Fi dunia. Fi dunia. Di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Okey. Makna Allah akan azab orang kafir bukan ke akhirat, tapi sebelum akhirat Allah akan azab dah di dunia. Betul? Okey. Kita biasa tengok tak orang kafir dia azab kat dunia? Oh, tak pernah tengok Kenapa tak tengok? Allah cakap ni, Allah akan azab mereka di dunia. Betul tak? Yang Allah cakap betul tak? Kenapa kita tak nampak? Nak kata Allah cakap salah, mustahil. Maha suci Allah. Maknanya bila Allah cakap, benda tu ada. Macam mana kita tak nampak? Semakin mereka lakukan kemungkaran tu, makin besar azab siksa.
Yalah, apa bentuk azab yang Allah timpa pada orang kafir semasa kat dunia ni? Yang kita nampak. Tekanan jiwa. Tekanan jiwa. Tekanan jiwa. Contoh? Bunuh diri. Orang Islam ada bunuh diri. Yang terjun jambatan Pulau Pinang, berapa orang dah? Kekayaan melampau. Kekayaan? Melampau. Itu azab ke nikmat? Azab ke? Azab. Kalau azab, kenapa dicari tambah-tambah lagi? Tak boleh berhenti. Ha? Jadi jauh dari ramai. Tekanan. Okey, mungkin kita tak nampak pada zahir, kan? Tapi kalau pada zaman Nabi, nampak secara zahir. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang musyrikin, orang munafik di Madinah dan orang Yahudi rasa tertekan tak hidup. Ya. Kan? Itu bentuk azab tu. Sehingga mereka macam dah gila kan. Dan kemuncaknya, Nabi usir tak orang Yahudi daripada Madinah. Semua 3 golongan. Bani Nadir, Quraizah dan Qainuqa. Nabi usir tak? Itu azab tu. Dan ramai tak orang musyrikin Mekah yang berperang dengan Nabi mati. Abu Jahal mati dalam peperangan, bergelimpangan, mati hina. Itu azab tu, kan? Tapi sekarang kita tak apa nampak lah. Sebab kita pun diazab juga. Sebab kita memang lemah, betul? Nabi dan para sahabat Islam kuat. Bila Islam kuat, nampaklah orang kafir diazab di dunia lagi. Berapa banyak negara Islam dibuka, kan? Zaman Nabi, zaman Umar. Bila negara Islam dibuka, orang-orang kafir terpinggir tak daripada kuasa, daripada kedudukan. Itu azab bagi mereka. Mereka duduk di bawah, orang Islam duduk di atas. Kan? Cuma sekarang kita boleh tengok dari segi apa? Tekanan jiwa. Cuba buka surah Taha. Ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu Ma'isyatan dhanka. ma'isyatan danka Wa nahsyuruhu wa nahsyuruhu yawmal qiyamah yaumal qiyamati a'ma. a'ma. Okey. Allah kata apa? Wa man a'rada. Siapa yang berpaling? Berpaling daripada apa? An zikri, daripada peringatanku. Apa dia ni? Peringatan Allah apa dia? Quran lah. Siapa berpaling daripada ajaran Al-Quran? Samalah. Kafir berpaling daripada Quran, a'rada an zikri, samalah, kan? Maka akibatnya apa dah kat dunia? Allah kata fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan, kehidupan dhanka. Apa makna dhanka? Sempit. Sempit apa ni? Sempit rumah ke, sempit kereta ke? Sempit apa? Sempit dada. Siapa ni? Tapi di sini Allah tak sebut orang kafir. Ada tak orang Islam yang berpaling pada ajaran Al-Quran? Umum. Siapa saja berpaling pada Quran, sama ada kafir ataupun Islam, maka hasilnya kehidupannya sempit dada. Kadang-kadang harta banyak tapi jiwa tak tenang. Betul kan? Kadang-kadang harta banyak rasa tak cukup, itu sempit tu. Bila rasa tak cukup, dia akan buat apa? Dia tamak lagi. Orang yang sentiasa tamak ni, jiwa dia lapang tak? Pemurah ke kedekut? Lagi banyak dapat, lagi kedekut dan lagi tamak lagi. Jiwa dia sempit. Okey. Jadi ayat ni bukan untuk orang kafir sajalah, untuk semua yang termasuk orang Islam. Orang Islam yang bunuh diri kan, ada yang terbaru. Baca berita. Seorang anak pancung kepala maknya. Baca berita kan? Itu orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Sempit tak dada dia ke lapang? Sebab dia lapar, dia pancung. Sempit lah tu. Sebab apa?
tak ikut ajaran Al-Quran. Betul? Okey, ada orang kaya tak solat. Kita nampak dia bahagia je. Allah kata jiwa dia sempit, dada dia sempit. Yang mana betul? Gelak ketawa, berjalan apa semua. Tapi dia tak beriman. Kita kata dia adalah orang yang dadanya sempit. Kalau kita jumpa dia, dia kata, awak ni memang dada sempit ni. Dia duit banyak kan, banglo mewah, kereta mewah, pusing satu dunia. Tiba-tiba kita kata, kamu ni, jiwa kamu, dada kamu sempit. Dia mengaku tak? Tak mengaku kan? Tapi Allah cakap benar tak? Benar. Kadang-kadang pada zahir kita tak nampak. Okey. Jadi semua masalah, dada sempit, jiwa sempit, puncanya apa? Ha? Punca apa? Jauh dengan Quran. Ada kaitan dengan COVID-19? Tak ada. Ada kaitan dengan Omicron? Tak ada langsung. Okey. Kami akan azabnya dengan azab di dunia. Dan azab dunia ni, walaupun nampak besar, dahsyat, sebenarnya kecil. Bila azab dunia yang besar, sebenarnya kecil? Bila tu? Bila dibanding dengan azab akhirat. Cuba buka surah Sajadah ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Okey. Cuba terjemah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ. Dia ada harfu taukid ni, satu lam, yang kedua nun. Dua huruf penegasan. Kalau dua huruf penegasan kena terjemah apa? Dan pasti, satu lagi, sesungguhnya kami akan timpakan mereka. Sebenar bila Allah berkata, pasti benar tak? Bila Allah bercakap mesti benar, perlu tak Allah gunakan huruf penegasan? Tak perlu. Sebab Allah mana ada cakap bohong. Tapi kenapa Allah guna juga huruf penegasan? Contohlah, saya bagi contoh. Tok Guru kan, Tok Guru yang memang terkenal warak, semua orang hormat dia. Bila dia berkata, perlu tak dia berkata sesungguhnya demi Allah? Perlu tak? Tak perlu. Tuhan lagi tak perlu. Tapi kenapa Allah guna huruf penegasan? Rahmat Allah supaya satu. Tapi sebab yang paling utama ialah Allah bercakap dalam bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, walaupun siapa yang bercakap, kalau benda tu penting, benda tu besar, kena tegaskan dengan huruf. Boleh faham? Okey. Pasti sesungguhnya kami akan timpakan mereka. Apa dia? Minal azab al-adna. Dengan azab yang adna ni, sebenar azab makna dia paling kecil. Kami akan timpa mereka dengan azab, dia panggil isim tafdil. Ahsan, asghar. Pasti kami akan azab mereka dengan azab yang paling kecil. Minal azabil adna. Dari azab yang daripada azab yang akbar. Jadi akbar lawan dia adna. Maksud apa ni? Pasti kami akan timpa manusia dengan azab dunia sebelum azab akhirat. Apa tujuan? Supaya dengan azab dunia ni mereka kembali kepada Allah dan mereka selamat daripada azab akhirat. Tapi Allah tak sebut azab akhirat, Allah tak sebut azab dunia. Allah kata azab dunia azab paling kecil dan azab akhirat azab paling besar. Apa makna tu? Allah nak beritahu
Apa saja bentuk azab kat dunia. Contohlah, potong kaki tanpa bius. Orang seksa kita kan, kemudian colek biji mata. Kemudian potong telinga. Lepas tu cabut kuku. Azab tak? Lepas tu tikam perut. Tak mati lagi. Dia nak seksakan kita. Semua tu, bila dia banding dengan azab akhirat, Allah kata, semua tu adalah azab yang paling kecil. Kenapa? Sebab bila azab akhirat, kena bakar. Lepas kena bakar, hangus tak? Lepas hangus, tukar kulit baru. Lepas tukar kulit baru, bakar lagi. Lepas bakar, hangus. Lepas hangus, manusia dia azab kat dunia, teruk-teruk sekali. Lepas tu, mati. Lepas mati, hidup balik. Habis. Selesai masalah. Betul? Jadi kalau azab kat dunia kita takut, tiba-tiba azab akhirat yang berkekalan tak takut, otak kita ada masalah ke? Saya ustaz, azab akhirat okey lagi, azab dunia minta maaf. Ada masalah. Okey. Kami akan azab mereka kat dunia lagi. Dan di akhirat, kita tahulah. Wa ma lahum, kemudian, dan tidak ada bagi mereka minan nasirin, dari nasir, apa dia? Penolong-penolong, pembantu-pembantu. Apa faedah Allah sebut ayat ujung ni? Allah kata siapa yang kafir kami akan azab, satu di dunia, yang kedua azab di akhirat, yang ketiga Allah tambah lagi, tak ada siapa boleh tolong. Apa faedah hujung ayat tu? Supaya orang ni betul-betul takut. Kalau azab kat dunia, dia masih boleh ada harapan, kan? Ada kabel ke, ada syafaat ke, ada duit ke, boleh tebus. Tapi Allah nak beritahu, bila masuk azab akhirat, jangan kamu sedikit pun fikir kamu akan dapat penolong. Syafaat ke, kabel ke, PM ke, polis ke, lawyer ke, semua tak ada. Makna apa tu? Kamu akan azab sampai bila-bila. Jadi ayat di hujung ni sebenar Allah nak menakutkan kita ke Allah sayang pada kita? Dua-dua. Cara Allah sayang pada kita, Allah bagi benda yang betul-betul kita takut sampai jangan buat. Kalau Allah kata azab akhirat okey, boleh tahan. Agak-agak kita buat tak? Yang macam ni pun ramai tak langgar. Kalau bagi diskaun, lagilah. Okey. Jadi Allah hukum di akhirat dua. Hasilnya dua. Satu, orang kafir. Kat dunia lagi diazab dan di akhirat lagi dahsyat. Golongan kedua yang dihukum oleh Allah, wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang mereka beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Okey. Yang atas Allah kata apa? Beriman dengan kitab dan ikut Nabi. Yang bawah beriman dan beramal soleh. Sebenar maksud dia lebih kurang. Dan banyak kita jumpa bila Allah sebut amanu, mesti ada wa amilus salihat. Kenapa? Ini adalah buah ataupun hasil kepada pengakuan kamu. Maknanya kalau beriman tanpa amal, iman tu sia-sia. Kalau amal tanpa iman pun sia-sia. Kalau tanpa iman dan tanpa amal, lagi tak berguna. Ada tak orang yang beriman tapi tak beramal soleh? Siapa? Dia beriman tapi tak ada tanda dia beriman, iaitu tak ada amal soleh. Siapa? Tak, orang kafir beriman tak bahawa Allah tu pencipta, Allah bagi rezeki. Tapi dia sembah tak Allah? Kalau beriman tak beramal, kafir.
Okey, ada tak orang yang beramal tapi tak beriman? Siapa? Munafik. Solat, puasa, bahkan solat belakang Nabi, tapi hati tak beriman pada Nabi. Okey. Dan orang beriman ialah beriman dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Dan amal pula bukan sebarang amal. Amal mesti ada sifat dia, iaitu salih. Apa makna amal salih? Kita tak akan jumpa ayat Quran berkata amanu wa amilu, tak ada salihat, tak ada. Mesti bila beramal Allah akan sebut salihat. Kenapa? Dan apa maknanya? Kata ulama, sebenarnya Allah nak bagi tahu syarat amalan diterima dua. Satu, kamu yakin ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kamu lakukan amalan itu selari dengan sunnah Nabi. Maknanya, selagi mana amalan kamu tak sama dengan sunnah Nabi, dia bukan salih. Walaupun 1 juta orang kata salih. Kan? Semua pergi apa ni? Solat kat kubur kan? 100 rakaat. Tanya satu bandar, semua kata itu amal salih. Tapi Allah kata bukan amal salih. Sebab tanda amal salih mesti sama dengan Nabi. Sebab tu Fudail bin Iyad, dia bila menghuraikan ayat ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan kamu, kehidupan dan kematian, hanya satu tujuan. Untuk apa? Untuk dia menguji kamu. Apa yang Allah nak uji, apa yang Allah nak lihat. Nak tengok apa ni? Allah nak tengok apa? Dengan tujuan Allah cipta kita, nak tengok ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling ahsan, tu paling baik amalan. Kan? Allah langsung tak nak tengok siapa yang paling banyak amalan. 1000 selawat kan setiap pagi, lepas tu tengah malam tambah lagi 1000, 2000 setiap hari. Allah tak nak tengok. Allah nak tengok ahsan amala. Apa makna? Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala makna satu, ikhlas lillah. Yang kedua, atba'u lis-sunnah. Allah nak tengok satu, siapa amalan paling ikhlas. Yang kedua, siapa amalannya paling menepati sunnah. Ya Allah, ruginya orang yang beramal ikut amalan orang. Sebab Allah tak nilai langsung. Allah nak nilai siapa yang paling menepati sunnah. Kadang-kadang benda simple je kan. Lepas salam kan, Allah nak tengok apa? Dia baca apa? Macam-macam orang baca kan lepas bagi salam. Ada baca apa? Alhamdulillahillazi kan. Ada baca Al-Fatihah. Ada baca Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada yang baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kan? Yang mana Allah nilai? Yang panjang ke? Yang berjela-jela ke? Ataupun Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tapi manusia ni, dia amalan dia ikut logik akal dia. Apa dia? Lagi panjang, salah. Itu sifat manusia. Sifat Allah apa dia? Lagi menepati sunnah, walaupun pendek, lagi bagus. Boleh? Kita lepas salam kan? Lepas salam, satu lagi, ramai tu orang sapu muka. Yang Allah nilai yang mana? Yang paling menepati sunnah apa dia? Lepas salam, Nabi tak sapu muka. Kan? Mana lebih penat? Sapu ke tak sapu? Sapu kan? Berapa kali sehari sapu? 5 kali. Kalau solat sunat, berapa puluh kali? Penat tak? Allah tak nilai.
Kenapa kita memenatkan benda yang Allah tak nilai? Boleh faham? Kau dah jawab, salah ke? Salah tak salah, Allah nak tengok yang paling tepat sunnah. Ha? Okey. Jadi kalau siapa yang beriman dan beramal soleh, amalannya ikhlas dan menepati sunnah, apa balasannya? Fayuwaffihim. Lalu dia yuwaffihim. Apa dia? Dia menyempurnakan ujurahum. Ujur dalam bahasa Arab, kalau itu jamaah, kalau satu ajrun, falahum ajrun ghairu mamnun, kan? Kalau satu ajrun, kalau jamak plural ujur. Apa makna ajrun? Upah. Tengok Allah guna perkataan. Sebab tu tadabbur Quran wajib. Sebab kalau kita tak faham, kita tak rasa apa-apa apa yang Allah nak tawarkan. Allah guna perkataan ajrun, makna dia upah. Bila sebut upah, apa maksud dia? Allah nak bagi tahu semua kerja kamu semua dapat upah. Dan yang kedua, yang nak bagi upah ni siapa? Kita nak tahu upah tu kecil ke besar, banyak ke sikit, tengok apa? Tengok fizikal orang yang bagi upah ke, tengok syarikat dia? Kadang-kadang dia kuru je tapi syarikat besar, maka gajinya besarlah. Sekarang siapa yang nak bagi upah ni? Takkanlah nak bagi 5,000 sebulan. Tak ada nilai lah. Allah pencipta langit dan bumi, tapi boleh bagi gaji sama dengan manusia bagi. Betul? Jadi Allah kata apa? Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan sempurnakan upah-upah mereka. Allah sendiri akan bagi. Agak-agak berapa? Kalau kita sedekah satu, Allah bagi berapa? 700 dan wa yudha'ifu liman yasha. Allah akan tambah lagi berdasarkan keikhlasan. Kan? Okey. Satu lagi amalan yang bukan 700 tapi tidak ada had. Bukan 700, bukan 7,000. Kadang-kadang buat satu amalan dia, balasannya bukan 7,000, bukan 7 juta, bukan 7 bilion, tapi tanpa had. Apa amalan tu? Sabar. Puasa tu pun sama juga, tapi puasa lama tu, daripada pagi sampai. Ramai orang tak sabar kan? Dia sabar satu je tak makan, tapi mata tak sabar, mulut tak sabar, telinga tak sabar kan, tangan tak sabar. Okey. Orang tanya kerja apa? Sabar. Berapa gaji? Tak ada had. Percaya tak? Awak ni macam tak ada kerja. Kerja saya lagi hebat. Awak kerja berapa gaji? Adalah 50,000 sebulan. Saya jauh lebih besar. Awak kerja dengan apa ni? Syarikat apa ni? Kerja dengan Allah. Apa kerja dia? Sabar. Sabar bila nak solat. Sabar untuk tahan daripada buat maksiat. Bila ada maksiat, tahan je. Buat apa tu? Sedang bekerja. Kerja apa? Sabar. Boleh. Bila orang maki kita, kita diam je. Buat apa diam tu? Sedang bekerja. Kerja apa? Dengan Allah. Apa dia? Sabar. Boleh faham? Jadi kerja Allah ada tak spesifik kerja dia? Apa saja amalan yang Allah suka, yang Allah redha, itulah kerja. Bolehkah? Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ini, bila kerja dengan Allah, manusia lain kalau kerja dengan dunia, kerja gila-gila. Sampai mati kan. Habis masa dia untuk kumpul duit, lepas tu bila datang penyakit, habiskan duit nak sihat balik. Betul? Sebab dia pergi hospital KPJ, bukan hospital kerajaan. Tapi sahabat Nabi terbalik. Sahabat Nabi, bila mereka kerja gila-gila, bila kerja dengan Allah. Kalau Abu Bakar bagi duit, bagi berapa? Abu Bakar. Ini bukan Pakcik Bakar ni, Abu Bakar. Bagi semua sekali. Kenapa dia bagi semua?
fayuwaffihim ujurahum. Sebab dia kata kalau 1 juta aku bagi, aku dapat 7 apa? Kali 700. Keyakinan upah yang Allah nak bayar sampai tahap mereka bagi semua. Kita bila nak sedekah, kita bagi semua ke tak bagi semua? Cari duit kecil kan. Masa nak masuk Medan tak bagi. Kan? Bila keluar Medan, bagi. Yang mana yang baki-baki tu? Sebab kita tak ada keyakinan kita kepada upah yang Allah nak bayar tu. Okey. Kemudian wallahu, Allah akan lengkapkan upah-upah mereka. Tersebut upah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak suka ataupun tidak cinta orang-orang yang zalim. Siapa pula zalim? Tiba-tiba keluar zalim. Siapa ni? Sekarang Allah tengah cerita apa ni? Siapa yang beriman, beramal soleh, Allah akan sempurnakan. Allah tak kata Allah balas. Allah sempurnakan, mana lebih daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Tiba-tiba Allah kata Allah tidak suka pada orang yang zalim. Siapa yang zalim? Sebenarnya bila kita tadabbur, Allah cerita siapa yang beriman, beramal soleh, Allah bagi upah. Kemudian Allah kata Allah tidak suka pada orang zalim. Makna apa? Kalau kamu tak beriman, tak beramal soleh, kamu zalim pada diri sendiri. Allah tak suka. Allah sangat benci pada orang yang tak beriman dan tak beramal soleh. Maknanya manusia paling zalim siapa? Saya tukar soalan. Kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Tak. Kezaliman yang paling besar ialah syirik pada Allah. Kan? Apa kata Luqman pada anaknya? La tusyrik billah. Jangan kamu la tusyrik billah. Bapa ni sayang pada anak, yang paling penting dia larang apa? Bukan jangan main kat luar, kan? Tapi jangan syirik pada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi Allah bukan setakat tak bagi balasan, tapi Allah sangat benci kepada orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling besar ialah syirik pada Allah. Kadang-kadang dia tak syirik tapi tak beramal soleh, dia buang masa, pun Allah tak suka. Dalam ayat ini juga Allah nak begitu. Siapa yang buang masa, ada masa nak beramal tapi tak beramal, sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya. Sepatut kamu dapat buat amalan yang boleh meningkat kamu di syurga, kan? Tapi tiba-tiba kamu tak buat, kamu lepaskan peluang yang begitu mahal. Berapa ramai yang, sebab itulah kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang mati ni, apa cita-cita mereka? Dalam kubur nak kembali untuk apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Semua yang mati, termasuk orang beriman. Tapi mereka bercita-cita dalam keadaan peluang dah tak ada. Kan? Yang hidup ni ada peluang, langsung tak bercita-cita. Betul? Pelik tak? Sepatut yang berangan-angan siapa? Yang masih ada peluang ni. Sebab tu Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sedekahlah sebelum datang kematian. Tengok sayang Allah pada kita. Allah bagi nasihat, jangan simpan, sedekah. Kenapa? Sebab Allah tahu dah, bila datang kematian, kamu akan cakap apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, bagilah tempoh sikit je untuk aku sedekah, sikit je. Nak sign check 1 minit je. Tak ada.
Boleh? Sayangnya Allah kepada kita. Okey? Oh, masa dah habis, ha? Ayat ni kita sambunglah, ha? Okey, kita baca sikit. 72 doa dan zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 54. Jadi kalau kita semakin cinta pada Allah, buktikan dengan kita hafal doa-doa dan zikir dalam buku ni dan kita amalkan. Doa dan zikir yang ke-66, iaitu zikir apabila melihat ataupun mendapat perkara yang disukai. Apa dia? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ni ramai orang tak sebut ni. Kadang-kadang yang belajar sunnah pun tak sebut. Kita bila dapat benda yang baik, kadang-kadang kita hanya cakap Alhamdulillah, tak habis. Tapi kalau kita cinta kita pada Allah kuat, kita akan hafaz sampai habis dan amalkan. Apa makna dia? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang baru kita dapat ni, tatimmus salihat, akan menyempurnakan kebaikan yang kita dapat. Boleh faham? Contohlah, kita dapat telefon, nikmat tak? Tapi tak sempurna. Macam mana kita nak menyempurnakan nikmat itu dengan sebut Alhamdulillah. Dan lagi-lagi sempurna ialah kita bersyukur dengan nikmat ni, iaitu dengan kita menggunakan kepada yang Allah redha sahaja. Boleh? Okey, kalau dapat benda yang kita tak suka, biasa orang kita cakap apa? Tersepak batu ke? Kata apa? Astagfirullah lah. Tahu tak mana astagfirullah? Aku minta ampun. Jadi bila dia tersepak batu, dia berdosa ke? Malaikat pun terkejut. Kenapa minta ampun? Masa mengumpat tadi tak minta ampun, kan? Bila ada tak orang tengah-tengah buat astagfirullah ada? Tak ada. Kalau dia astagfirullah masa tengah-tengah khusyuk mengumpat tu, mana dia bertaubat betul-betul lah tu. Yang ada apa dia? Ada beberapa minit lagi. Jadi bila tersepak batu, kita kata apa? Ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Makna mula dengan apa? Puji Allah. Ala kulli hal apa makna? Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Makna, ya Allah bagi benda yang nikmat pun Allah patut dipuji. Allah bagi benda yang nampak macam tak baik pun Allah patut dipuji. Kenapa? Macam ayat tadi yang surah Sajadah. Allah bagi azab kat dunia, apa tujuan? Supaya kita kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya yang tak baik itu sebenarnya baik tak untuk kita? Berapa ramai yang buat maksiat, tiba-tiba Allah bagi musibah. Kerana musibah itu dia bertaubat menjadi orang yang bertakwa. Betul? Dan ini sesuai dengan maknanya bagi orang beriman, semua keadaan dia kena puji Allah. Kalau kita jumpa doktor, doktor kata awak ni sihat, darah okey, jantung okey, kita kata apa? Tak hafal lagi kan bawa buku ni jumpa doktor. Okey. Lepas tu minggu depan kita jumpa pula doktor. Doktor kata apa? Kamu jantung ada masalah, paru-paru berair. Cakap apa? Bila doktor kata kamu ada penyakit jantung, tiba-tiba Alhamdulillah ala kulli hal. Terkejut tak doktor? Terkejut doktor. Macam mana dia boleh puji Allah? Itulah orang beriman. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min.
Nabi kata, aku rasa kagum dengan orang beriman. Dan kagum Nabi ni khas untuk orang beriman je. Orang tak beriman tak ada sifat ni. Apa dia? Kullu amrihi khair. Semua urusan dia, semua baik. Kemudian Nabi huraikan, in asabathu as-sarra, sekiranya nikmat datang kepadanya, syakara, dia bersyukur dan dia semakin taat pada Allah, maka syukurnya baik untuknya. Bukan nikmat, nikmat bukan kebaikan. Kadang-kadang orang dapat nikmat, dengan nikmat dia semakin sesat kan. Apa yang baik? Dia bersyukur dengan nikmat. Syukur tu baik. Kemudian Nabi kata lagi, in asabathu darra, sekiranya mudarat ataupun musibah menipanya, sabara, dia sabar. Sabar tu baik untuk dia. Boleh? Jadi dua keadaan je. Satu, dapat yang kita suka, bersyukur. Yang kedua, dapat yang kita tak suka, kita ada tak keadaan ketiga? Nikmat pun tak, musibah pun tak. Ada? Ada tak? Ada apa dia? Sehat pun tak, sakit pun tak, apa dia? Itu matilah, mati tak payah ucap apa-apa. Subhanallah, nikmatnya hidup orang beriman. Orang tengah bersedih, PKP kan, sambung lagi PKP, dia boleh senyum. Kenapa aku nak sedih? Ini yang berlaku dengan izin Allah. Dan pasti bila Allah yang takdirkan, Allah tak zalim kepada hamba. Sebab sifat utama Allah, Ar-Rahmani, Allah penyayang, Allah pemurah. Macam mana sifat penyayang, pemurah, tapi buat zalim pada hambanya? Mustahil. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Kadang-kadang dengan nikmat dunia, Allah tahu kita akan semakin sesat. Maka Allah bagi kita susah. Saya bagi contoh kan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Khidir bunuh budak kecil kan. Musibah tak kepada mak bapak budak tu? Budak kecil tak berdosa, tiba-tiba datang bunuh. Musibah tak pada mak bapak tu? Pada zahirnya musibah. Sebab tu Nabi Musa bantah. Tapi pada hakikatnya, baik tak pada mak bapak tu? Di mana baiknya? Sebab kalau budak tu membesar, mak bapak suka, tapi budak tu sesat dan akan menyesatkan mak bapak. Suka tapi penghujungnya duka. Tapi kalau Nabi Khidir bunuh, duka tapi penghujungnya manis. Boleh? Jadi apa saja musibah menimpa kita, terus pertama kita sangka baik pada Allah, mesti ada kebaikan. Okey? Boleh? Jadi hafal dua doa ni. Malam besok saya tanya. Tengok semakin tak ramai view kan? Okey, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم